أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini, di mana pada malam ini kita bercakap tentang anak-anak sebagai perhiasan dalam hidup dunia ini, dan dalam masa yang sama anak-anak juga adalah ujian, fitnah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak ini tuan-tuan adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Pemberian ini tidak ada apa-apa bayaran. Bagi kita setengahnya diberikan anak yang ramai dan ada yang anak yang sedikit tuan-tuan. Jadi bila sebut sebagai pemberian kurniaan daripada Allah ini, faham-faham sajalah. Ia ada pemberian yang perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita awasi, perlu kita pantau dan berhati-hati, kerana pemberian ini kadang-kadang ditarik semula oleh Allah Ta'ala dalam sekelip mata sahaja. Berlaku kemalangan yang melibatkan skala yang besar, boleh jadi kesemua anak-anak kita hilang sekelip mata saja tuan-tuan, semacam mana yang terjadi dalam kemalangan nahas seperti nahas kapal terbang dan sebagainya. Tapi ini tidaklah menjadikan kita ini sebagai orang yang mana kufur kepada nikmat Allah Ta'ala tuan-tuan. Walaupun kita diberikan anak-anak, pemberian ini pemberian yang tidak ada apa-apa balasan. Bukan kita bayar nak anak ni, bukan kita bayar sejumlah wang untuk nak anak-anak. Walaupun anak-anak dalam pasaran pada hari ini 30,000, 40,000 seorang anak yang dijual di pasaran gelap, pemerdagangan bayi yang kita selalu dengar, sama ada anak-anak yang dicolek daripada negara-negara tertentu, atau anak-anak yang dijual oleh ibu yang tidak sanggup menjaga anak tadi. Walaupun harga melambung lebih 30,000, 40,000 dalam pasaran, tapi Allah Ta'ala bagi free saja anak-anak ini kepada kita. Lalu anak-anak ini boleh menggembirakan kehidupan kita tuan-tuan. Gembira kita kalau kita tengok anak-anak, hati kita jadi gembira. Ini yang disebut oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila ditanya oleh Amru ibn al-As, apakah yang Amirul Mukminin paling suka sekali di atas dunia ini, kata Muawiyah, kalaulah wanita dah puas dah, dia kata, isteri dan wanita ni dah puas dah, dia kata, naik atas kepala dah, dia kata. Khabar Muawiyah
isteri dan orang perang ni dia kira tak ada apa dah. Tu dah lalui dunia dia dengan macam-macam isteri dia. Dia katanya dah puas dah, orang perang ni dah puas dah dia. Gitu juga pakaian, dia kata kain baju ni saya dah puas dah, dia kata macam-macam jenis dah kain baju terang belaka dah. Ada baju tebal ke, baju nipis ke, ada baju kapah ke, atau baju daripada lain-lain fabrik ke, terang belaka dah, dia kata tak ada nikmat dah, habis dah, kerana semua dah cuba belaka dah. Gitu juga minyak wangi, dia kata saya dah terang belaka dah. Minyak wangi apa, jenis baru, lama, semua terang belaka dah, tak ada dah. Kalau ada pun nikmat, dia kata ialah berada di tengah padaan pada hari yang panas, lalu meminum air sejuk. Minum air sejuk di cuaca panas, itulah nikmat katanya. Dan anak-anak berlari-lari mengelilingi pada tempat duduknya Muawiyah, itu adalah nikmat yang besar bagi dia, tuan-tuan, kerana boleh menggembirakan hati kita ini. Jadi bila anak-anak balik, orang tua gembira. Sama ada nampak atau tidak, sememangnya menggembirakan. Itu kebanyakan begitulah. Boleh katakan mak ayah bila anak balik gembira, bila mak dengar anak tak boleh balik menangis air raya. Itu setengah ibu bapa nangis pagi raya, ingatkan anak-anak di perantauan tak balik. Kebanyakan begitulah. Kalau ada pun seorang dua je yang tak nak anak dia balik, ada yang tak nak anak dia balik. Balik kau nak gadah tanah, balik kau nak gadah tanah. Waktu aku puas sangat, baik dak ayah balik. Ada seorang dua je kat gitu, bukan ramai orang nak gadah tanah ni. Balik kau mai tak gerang tanah, balik mai tak gerang tanah. Bapak mana tak gerang, dia kata nak gerang tanah. Ini yang kita sebut tak banyak kes-kes yang ibu bapa tidak suka anaknya balik tadi, tuan-tuan. Jadi menggembirakan ini adalah sebagai salah satu daripada nikmat yang Tuhan bagi. Banyak benda di atas dunia yang boleh menggembirakan kita, tuan-tuan. Jadi bagi orang yang ada anak, anak menggembirakan. Balik pada kerja nak tengok anak dulu. Tu balik pada kerja cari anak dulu. Mak malang harang dah cari. Anak dulu, petang-petang ni cari anak dulu. Balik anak-anak bersorak, tengok ayah balik. Kadang-kadang dari jauh dah bising tunggu ayah ni petang-petang. Ni suatu nikmat sebenarnya, tuan-tuan, yang tidak dilarang oleh agama. Bila kita balik disambut oleh anak-anak tadi, mak itu hati menjadi gembira. Dan Allah Ta'ala membenarkan kegembiraan ni. Dia tidak kata haram, dia tidak kata makruh, dia tidak larang. Kita merasa gembira melihat anak-anak tadi. Telatah mereka menggelikan hati kita. Teringat kita masa budak-budak dulu. Macam mana kita tengok dulu perangai kita, ingat balik tengok pada anak-anak kita. Setengah-setengahnya dengan kelakuan yang pelik-pelik. Anak-anak ni boleh makanan tak boleh bagi, tak boleh kosi, kadang-kadang nak seorang. Walaupun makan dah habis, kadang-kadang nak hak baru semua, kadang-kadang keinginan nak paling banyak sekali. Ni contoh-contoh yang boleh kita tengok dalam kehidupan kita ini, yang mana hati kita gembira, tuan-tuan, bila tengok anak-anak ini. Itu juga saat-saat yang kadang-kadang mendebarkan. Saat-saat anak-anak mula mendapat keputusan peperiksaan. Ibu bapa lah orang yang paling gembira sekali. Kalau dilihat bagaimana setengah-setengah ibu bapa menjadikan anak bagai salah satu daripada alat kegembiraan dalam hidup ini, terutamanya
bila anak-anak mendapat keputusan yang baik dalam pelajaran tuan-tuan. Atas hal inilah kita tidak pelik apabila Nabi Yaqub alaihi salam buta mata sedih mengenangkan anak punya pasal. Siapa anak punya pasal jadi mata jadi putih, kena katarak ke benda. Bahan ke katarak ke benda putih, wa biyaddat ainah, dan matanya diselaputi dengan putih. Kan ingat ke anak punya pasal. Bila sedih ni dia turun selaput tadi, jadi tak nampak macam kasih selamat. Bila ingat kepada Sabariah, samalah juga tuan-tuan. Bila ingat sangat ni nangis sedih, maka dia akan dilitupi dengan selaput putih. Apa yang terjadi pada Nabi Yaqub menggambarkan bagaimana seorang bapa yang penyayang ingat kepada anak dia tuan-tuan, sampai akhirnya mata pun menjadi buta tuan-tuan. Kemudian lagi yang kita nak tengokkan di sini bahawa hati kita tadi kita kata rasa gembira, mata kita jadi sejuk tengok anak. Jadi penyejuk mata kita. Anak-anak nak kelahi dengan bini, nak cerai lela dah. Fikir anak-anak lain jadi. Ingat mula bawa anak 2-3 orang duk menangis tau depan Tok Qadi. Tok Qadi kata mari nak buat benda ni. Dia tanya Tok Qadi mari nak buat benda, anak 2 orang kiri kanan tau. Tengok kan anak menangis. Dia kata kita salah Tok Qadi. Kita ingat Tok Kadi, kita nak pergi kat Kadi bukan Tok Qadi. Tengok dia pandai tipu Tok Qadi dah. Dia ada gihmolah. Tengok pada anak tadi, ada mata kita jadi sejuk tengok anak-anak, terutama malam hari ketika tidur sama dia gelekok kaki duk tengok super udang dah duk musing sama dia. Itu seolah-olah mata kita jadi sejuk tuan-tuan. Walaupun kerja berat siang hari, mikul batu, naik bangunan, buat kerja teruk, bila tengok ke anak tadi jadi hilang separuh daripada bebanan yang dilalui sepanjang hari ini. Mata kita tuan-tuan jadi sejuk bila tengok anak-anak yang sudah berjaya. Bila kita dah mencapai umur tua, anak kita Putrajaya, anak kita Petronas ke mana, banyak jasuh-jasuh diberikan pada kerajaan dan orang ramai. Semua ini menyenangkan kita bila tengok anak-anak kita berjaya, seolah-olah mereka ini membawa tugas masing-masing menjadi orang yang berguna. Sebegitu juga tuan-tuan, jiwa kita, bukan hati saja, jiwa kita ini menjadi rasa semangat bila kita dapat cakap. Boleh dengar suara anak bom lain tu kita. Tu terang telefon kali malam ni dah. Terang telefon dengar suara anak je. Halo, ada apa ayah? Ayah sakit ke? Ada, aku nak dengar suara mong je. Cih, ayah ingat apa benda malam-malam gini rupa nak dengar suara kita. Tengok, dengar suara anak bom. Wih nasi lemak 3 buku habis. Bila jiwa kita jadi senang ni, rasa dalaman jadi semangat ni, boleh cakap dengan anak, dah apa dah, boleh dah. Ini yang kita kata bagaimana pentingnya anak. Dia salah satu obat juga, penawar juga bagi manusia. Anak ni dia boleh merawat juga kita di saat-saat duka cita kita, saat-saat kita kepenatan apa, anak menjadi penghibur. Jadi kita rasa hidup ni terisi tuan-tuan. Inilah yang mana orang duk cuba sangat, tak boleh beranak, makan benda tu, makan benda ni, terang obat tu, terang obat ni, kerana naknya kepada buah hati ni, yang mana ia adalah penawar dan juga dalam masa yang sama dia boleh menjadi racun kepada kita tuan-tuan. Oleh itu dalam hal inilah anak-anak adalah sebagai bunga dalam kehidupan kita.
bunga. Ada hak bunga bau sedap tengok. Ada bunga hak jenis masa tengok pun dak lalu dah. Dak nak pergi dekat ngebaunya dah. Jadi anak ni macam bunga. Macam bunga di dunia ni. Bertengok dalam kehidupan kita tuan-tuan. Dia adalah sebagai bunga dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perhiasan yang hebat ini melalui firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Firman Allah taala dalam surah Al-Imran, mana Allah taala berfirman, dijadikan indah. Tuhan buat jadi indah. Tuhan buat kena molek dengan diri kita tuan-tuan. Tuhan buat jadi masuk molek dengan kita. Apa benda yang Tuhan buat ni? Iaitu keinginan sesuai dengan nafsu syahwat kita terhadap isteri, anak-anak. Anak-anak dia kena molek dengan jiwa kita tuan. Tuhan buat dia kena molek. Alah anak lain tak tentu lagi. Anak lembu tak tentu lagi. Tu anak kubah tak tentu lagi. Ada anak ke umpama tak tentu lagi makan siku dengan kita ke tak. Anak kucing tak tentu lagi, bukan semua orang nak anak kucing ataupun anak benda. Anak anjing tak semua orang nak peluk anak anjing ni. Jadi nak beritahu bahawa dengan anak kita ni Allah Ta'ala buat dia jadi sebagai indah. Indah anak orang ni jadi indah pada kita. Pada orang lain tak tentu lagi. Kita bawa anak kita pergi rumah orang, tak tentu lagi orang suka. Tak tentu lagi suka tak utama yang nakal. Tu mari rumah orang ada keadaan habis, kacang orang makan habis, tak kira dah petis juk buka ambil jogok. Setengah-setengah tu jenis nakal. Sebab itu kita sebut anak orang tak semesti indah pada kita. Jangan ingat semua anak kau indah. Tak, dia ada orang-orang yang tertentu saja tu. Cucu kita tak apalah tu. Cucu kita kabak naik atas kepala tak apa, terah cucu orang lain buat gitu tak. Boleh orang kata. Tu cucu orang lain. Mari naik atas bahu kita. Siap-siap hari bulan. Boleh jadi masalah kalau diganggu oleh orang yang tidak kita kenali ini. Tapi untuk cucu kita tak ada masalah. Kecing atas apa kita, tak ada apa. 2 kali lagi tak apa. Tak double pun tak apa. Kau cucu kita kecing atas apa kita, kecing lagi, biarlah lu. Kerana cucunya pasal. Tapi kalau anak orang lain, akbar. Inilah yang kita kata bahawa kadang-kadang tidak menjadi indah. Sebab itu Tuhan buat anak-anak katanya menjadi indah. Rasa senang hati macam bini kita juga. Jadi indah tuan-tuan, hidup ini nampak bagaimana kegembiraan dibawa oleh anak-anak dan isteri dan lain-lain lagi yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran ini. Jadi apabila kita dah tahu dah demikian tuan-tuan, maka jangan kita terpukau dengan anak-anak ini. Jangan kita jadi over sangat, berdoa sangat dengan sebab anak-anak. Dia perhiasan, memang perhiasan. Dia menghias kita, dia menjadi kebanggaan kita. Tapi janganlah kita lupa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita jadi macam orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah, mereka ini berbangga dengan ramai anak. Jadi kabilah jadi kuat. Jangan jadi gitu. Kita orang Islam ini, walaupun anak adalah perhiasan, kita kena tahu bahawa jangan kita jadi macam kafir Mekah.
di mana kafir Mekah mereka ini berbangga tuan-tuan, mereka menjadi takabur terhadap orang Islam akibat daripada mereka ni ada anak yang ramai ini. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan berasa hebat dengan sebab ramai anak, jangan sama sekali. Kita ada anak ramai, khabar anak kita situ sini semua ada berlaku dah. Nak hak mana? Nak polis ada polis, nak askar ada askar pada dia. Nak apa benda semua kakak orang ramai ada, dia ada berlaku. Dia kata anak hak mana? Jadi pensyarah universiti pun ada, hak pusat serti pun ada juga. Mu nak hak mana? Dia kata hak duduk dan jara ada, hak jadi warden jara pun ada juga. Ramai anak dia kata. Jadi kita jangan jadi anak sebagai unsur untuk kita bermegah-megah sehingga kan kita tak kenal dunia akhirat kita. Allah Ta'ala marah perbuatan begini tuan-tuan yang dibuat oleh orang kafir Mekah, di mana mereka ini berbangga dengan anak-anak mereka. Kata firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah itu, orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala itu tidak dapat memberi faedah, dah dapat nak tolak azab. Kalau balik ke akhirat nanti anak-anak tak boleh nak tolong sikit pun, walau ramai pun, tapi mu kafir jawapannya ramai anak mu tak boleh beri pertolongan. Tuhan kata dia tidak dapat memberi apa-apa kepada kamu di sisi Allah, sama ada harta ataupun anak-anak. Tuan. Jadi jangan kita berbangga dengan anak, jangan sama sekali, sedangkan kita dengan Allah jauh. Itu adalah kesilapan. Orang mukmin dia hendaklah mendekati Allah. Anak-anak yang dikurniakan adalah sebagai pemberian rezeki yang mana ia adalah sebagai satu penghibur dan juga sebagai perhiasan tuan-tuan. Jangan sampai kita gunakan anak-anak sebagai senjata untuk kita berbangga, sedangkan agama kita lemah, agama kita tak ke mana. Kita sikit-sikit sebut anak beranak, sikit-sikit sebut anak beranak. Mari lah berasa nak juga. Anak beranak aku ramai, menuduk belah mana ada berlaku anak beranak aku, ada berlaku kat mana-mana dah. Ni orang cakap jahiliah yang mana sikit-sikit khabar anak beranak dia. Belah-belah mana pun ada anak beranak aku, kata dia. Mau nak pergi belah mana, khabar je tepat, dia kata. Bagaimana agama tak ada mayaban dah. Tapi duk bangga dengan anak beranak. Ini perbuatan orang kafir jahiliah yang mana mereka bila nak bangga tak ada dah, mereka bangga dengan anak-anak dan kabilah. Ini amalan yang dibuat oleh orang jahiliah. Bila nak khabar hebat, ilmu tak ada, nak bangga dengan ilmu, tak ada ilmu. Itu. Kemudian lagi nak bangga dengan apa lagi? Dengan agama. Agama dia tak sehebat mana. Jadi nak bangga dengan apa? Akhirnya anak beranak kereta ramai. Anak beranak kereta kalau hipung kau lebih pada 600 orang. Air raya saja tak cukup warna nak bagi kad tu. Generasi pertama warna ni, generasi kedua warna ni. Kali temu 3 ekor kubah dah cukup lagi tu. Beranak kereta ni semua tempat ada berlaku. Ni contoh-contoh berbangga dengan perkara yang dibuat oleh jahiliah. Ilmu skepeng tak ada, agama pemayaban pula celah-celung. Ini yang kita kata orang begini berperangai jahiliah yang membesarkan anak beranak, tapi ilmu agama tentang iman dan hari akhirat kepada Allah Ta'ala ini kurang. Maka orang begini tuan-tuan adalah mempunyai perangai
jahiliyah ini. Jadi belapah dah selepas daripada kita dah tahu anak-anak ini ada perhiasan, kita kena ingat satu perkara lagi. Jangan kita ingat sedap aja ada anak ni sedap tengok tu. Kita dah ingat bahawa anak-anak ni sedap tengok. Sikit-sikit nak selfie saja dengan anak. Tengok anak besar dah selfie sikit dah. Atau gambar saja. Sehari 5 keping. Anak buat apa benda atau gambar saja. Yang ni ingat ke anak. Bagus. Bukan kira tetap bagus. Ingat ke anak, hari-hari prihatin, sayang ke anak-anak. Tu lambat balik nak gambar saja. Dah perkara paling utama sekali. Balik kena gambar. Nak tengok anak kita dah besar dah. Album 16 album. Orang mari duk tunjuk sekeping ni tau anak kita ni besar dah. Tu gembiranya ibu bapa. Kita ni kau tengok saja dah. Layang sajalah orang tunjuknya. Yang ada tebang kritik banyak-banyak. Kritik banyak-banyak ambak balik kerana itu kita tuan-tuan kena rai juga. Bila orang cerita anak-anak dia, kita tolong sambung lah. Jangan tengok nak pasang kaset awak sama tu, nak pasang kaset awak tulis kaset ni aku dah dengar sama dah 3 tahun dah. Jangan belok ke dia kerana kegembiraan dia cerita anak dia. Tengok dia cerita anak dia, suka dia kata anak-anak kita pergi Kuala Lumpur, duduk tingkat 20. Sehari ke tak tahu dia kata. Anak pergi kerja, bini pergi kerja, ada isap rokok tu sekatung sehari. Pandai anak-anak dia tu. Rokok boleh kotak besar, suruh ayah hisap. Duduk tingkat 20, nak turun tanah tak pandai. Turun lift pun orang lain tolong pecek. Duduk atas, perhabis rokok sekatung sehari. Garik baru boleh turun. Baru nampak tanah garik. Dah nak turun tak pandai. Tu mujur kadang-kadang tu boleh naik tingkat 20. Tu salah turun marah korang. Naik lift mula-mula sampai marah korang. Tahu ni bukan rumah anak kita kecil gini dia kata. Anak kita duduk rumah besar. Orang baru dalam lift dia kata rumah dah. Dia kata ni kadang-kadang darat tu. Dia bila siapa kau suka sangatlah boleh duduk dengan anak-anak. Anak-anak pun samalah juga suka orang tua ni balik. Yang kita sebutkan tuan-tuan, satu perkara yang kita kena ingat ialah anak-anak adalah fitnah. Fitnah. Anak-anak ini ada ujian. Memang sedap mata tengok. Mata sedap tengok anak-anak ni, tapi ia jadi ujian. Waktu tak faham waktu kita. Jadi ujian dia. Tu masa kecil super raja dah. Super raja dah masa kecil nangis kena bangun. Tak bangun kuat nangis. Dak sakit gitu. Ya raja dah masa kecil. Makna nangis kena buah. Tak gerak sikit buah nangis lalu. Allah sudah. Nak tidur tak boleh ni. Nak cover ni ujian dia. Masa kecil ni mujur pakai hak automatik ni. Boleh kau duk indik dan kita dan kau tidur dulu. Kata ni kalau dulu tak susah, lambat berhenti sikit buan nangis lalu. Ni susah. Dia kata anak-anak masa kecil ujian daripada Allah Taala tuan-tuan. Dan bila dah membesar pun ujian juga. Bila nak boleh kebesar ni ujian ketika tengah bolah ni, ketika tengah muda ni. Ni jadi payah nak dengar kata ni ujian juga. Kita kata gi yang sejik, gi tak naik, pergi saja. Orang kata gi sejik. Hari jemaah ni mak gi sejik. Gi sungguh. Duk bawahnya pecek jerawat situ. Tak naik ke sejik. Makanya buat apa tak naik? Ayah suruh mari dia kata. Dia tak suruh naik dia kata. Macam mana ujian yang mana orang tua malu mata juga malu muka juga kita nak jumpa ke dia besar jadi orang bini berumah tangga ni. Malu muka kita banyak tepatnya coteng muka kita ni. Dah kita tengok
dengan keputusan peperiksaan nombor kau lemah kau panggil nombor bong dia panggil. Nombor bong kali. Tengok. Malu ke kita nak pergi saing depan cikgu. Boleh pakai topeng nak pakai topeng. Tu kau boleh nak pakai topeng nak pergi saing ya. Ada nombor bong kali. Yang coteng muka kita. Tu bukan dah atau tuseng habis tuseng dah atau habis dah tahu-tahu sajalah ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bila dah kahwin dah ujian pula pas kahwin mula nak harta tu nak harta ni sudah adik lambat tunggu kita mati duk tanya tanah kat mana ada dah susah adik kita hidup kita tanya dah ada dah ayah tanah mana kabar susah kita masih hidup ni pun susah dah pas mati orang ratik dah habis ni kelahi sasaka pula kelahi hasaka. Orang ni kata bahagian dia, orang ni kata bahagian aku dak halas sikit pun. Seseng pun dak halas ni. Ujian. Yang kita kata walau sedap tengok anak ni, dia ada ujian. Dengan sedap memang sedap tengok. Dari segi sedap tengok anak membesar duduk depan kita balik, makan sekali dengan kita. Memang sedap. Nikmat tu ada. Tapi Tuhan menyebut di sebalik sedap itu ada fitnah, iaitu ada ujian daripada anak-anak. Firman Allah Ta'ala tuan-tuan. Tu firman Allah Ta'ala wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah dia orang kata. Tahu moleklah kamu. Yakinlah kamu bahawa anak dan harta adalah ujian. Ujian Tuhan buat dia jadi ujian. Setengah tu siapa nyesah. Kau tahu gini tak payah beranak tak apa. Ada keluar daripada mulut orang tua salah beranak. Dia kira salah beranak. Tahu gini tak ada anak pun tak apa dia kata. Apa tahap tu tuan keluar daripada mulut kegagalan anak tadi. Siapa orang tua nyesah beranak pun ada juga apa tahap tu tuan. Kerana apa? Kerana fitnah terlalu kuat. Fitnah ujian yang mana tak tertanggung oleh orang tua. Tak tertanggung itu bagi orang tua dengan ada anak. Taekong kemudian dulu. Taekong Taiwan. Taekong ni benda bukan taekong main takraw tu. Taekong takraw tu duduk tengah tu taekong. Taekong ni mana sedagam besar dia orang kaya hartawan. Taekong lah. Betul tak ni? Teko tu teko buah ite tu teko dah. Ni taekong ni. Taekong di Taiwan hari tu dia tawarkan berapa juta. Dia tawarkan berapa juta harta dia. Semata-mata nak cari orang boleh nikah dengan anak tina dia di Britain. Mu tengok penangan anak siapa setara tu dia sanggup bagi. Mana-mana lelaki yang sejati yang sanggup ngorak anak dia dan nikah dengan anak dia. Siapa anak dia nak kepada orang lelaki boleh ubah. Anak dia jenis lesbian nak main tina dengan tina. Anak dia jadi masalah juga. Kaya tekong dah tu. Bukan apik kiri apik kanan tu. Tekong dah dia tu nak kabur dah. Anak dia nak main tina dengan tina di Britain. Dia tawarkan mana-mana orang lelaki hak boleh ngorak, boleh ubah otak anak dia supaya nikah dengan orang jatang. Sudahlah. Tak apa lah. Tak kira lah. Tak kaya pun tak apa. Yang penting ganja orang dia nak bagi berapa juta lah. Ya Allah. Ni siapa tahap tu ada juga gitu tuan-tuan. Orang kaya dah habis dah British. Orang kaya dengan kemewahan yang ada. Tuhan uji dengan anak perang dia. Bahasa nak ngetin tak boleh ngejatah. Dah tak kesusah kita kata. British cukup lekat dah. Kalau kita kata British cukup lekat. Syarikat penuh, kekayaan, saham, semua. Jadi masalah anak je. Anak tak boleh orang lelaki. Kan betul saja masalah ada dalam kepala dia. Dia mikir belum mati dia ni siapa dia sanggup nak pergi ngorak anak dia. Kamu tak ada kerja mungkin ngorak lah. Terang. Tengok. Mana tahu. Berjaya kan? Siapa dia boleh ngorak anak perempuan dia payah nak kau orang lelaki. Tu je.
nak kau orang lelaki tu tuan. Amui anak tu main tina ngetina. Hak tu saja. Penyakit tu tak ambuh. Orang dak Islam pun reti. Orang dak Islam pun reti bahawa hubungan di atas dunia ni lelaki dengan orang perempuan. Kalau kita bangsa Islam ni duk nak lagi begitu, Allahu akbar. Komang kita. Kalau ada lagi kumpulan orang Islam kita yang menuntut kebebasan seksual, tak kira lah biseksual ke ataupun juga apa lagi lewat ke apa, duk mitok lesbian ke apa, ni kumpulan gay ke apa. Kalau ada orang Islam mitok, malu jugalah. Orang bukan Islam pun reti anak nak ke tina tu dikira salah tu. Tu kau fitnah anak-anak. Walau pitih banyak fitnah dengan anak susah juga dia. Nak mati dia ingat juga masa depan macam mana anak dia nak tinggalkan harta dia, nak zuriat juga dia. Tu ini contoh yang kita katakan mana sedap, memang sedap tengok anak ni. Ujian yang ada di sebalik anak-anak itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi firman Allah taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Itu kata firman Allah taala, wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu dan bimbanglah hari yang mana bapa tidak boleh menolong anak dia. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Gitu juga anak tak boleh tolong. Anak pun tak boleh tolong juga ayah dia, orang yang melahirkan dia, tuan-tuan, tak boleh juga. Oleh kerana itulah kita kena berhati-hati. Orang yang ada anak ni kena berhati-hati. Orang yang Tuhan beri anak ke dia malam ni kena fikir panjang. Kena fikir panjang. Sedap tengok, memang sedap tengok. Tapi fitnah dan ujian ada bersama dengan anak-anak tadi, tuan-tuan. Tidak lepas kita akan disoal ujian ni. Dia akan tanya kita, mau jawab mana, boleh A+ ke, boleh D ke, boleh E. Macam periksa kita lah. Dia ada periksa. Bila sebut mu ada anak, mana mu ada periksa lah. Itu yang kita tak ada anak, nak anak. Ada anak, nak anak. Daripada muda dulu duk minta lagi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah pada kami ini isteri dan juga anak-anak yang menyejukkan mata. Duk minta dah, belum nikah pergi minta dah. Kok mula dah kata apa dah boleh anak. Apa dah boleh anak dah. Kita minta lama dah, kata 5-6 tahun dah minta anak yang soleh, nikah dah masa tu. Minta dah. Belum nikah pergi minta dah anak ni. Memang bila boleh sedap tengok anak gitu. Sedap tengok walaupun muka super kabur pun. Orang Arab kata kullu abin bi ibnihi mu'jabun. Makna setiap pok dengan anak dia akan berasa takjub, berasa sedap tengok. Dia akan jadi gitu. Walau kana khumfusan, kata kali pun macam kabur hitam. Kabur tak tahu, kabur tak kumbang lah kabur tu. Walau kabur, mak dia tengok suka. Sungguh tengok anak orang putih pun, orang hitam ke, tak kira. Mak dia sayang ke dia. Cium 5-6 kali kadang-kadang cium tau. Anak kita kata, anak gitu aku dah tengok apa dah. Ada kadang kita pun nak tengok dah apa sedap tengok tau. Dia dah mak dia jaga, walau cacat setara mana pun rela mak dia jaga. Cacat tak boleh bangun pun, air hinguh duk keluar hari-hari pun tau. Berok atas apa ketilang ke apa, tak ada apa. Nak kau bagaimana ibu bapa dengan anak ni sedap tengok, orang panggil sedap tengok walau cacat sekali pun. Tak tergamuk nak bunuh kita, tak tergamuk.
pera juga. Walaupun orang macam kabur pun pera. Apa kerana sedap tengok Tuhan bagi tadi. Tapi kena faham, di sebalik sedap itu ada periksa, ada ujian. Tuhan akan tanya, mu jawab A ke B? Mu jawab A ke B, pilihan dia ada berapa? 4 pilihan, A, B, C, D. Mu jawab dia, Tuhan akan tanya, mu jawab hak mana? Ini ujian yang bahaya tuan-tuan. Kalau kita tak ingat, kita lupa benda ni, terperangkap kita balik bertemu dengan Allah, jawapannya gagal. Tak uluh dengan ujian kita tadi. Anak kita terlibat dengan bermacam-macam jenayah yang boleh merosakkan manusia dan kadang-kadang boleh merosakkan pada diri dia sendiri tadi. Oleh sebab itulah tuan-tuan, apabila anak-anak ini tidak bersama dengan kita di atas jalan iman, apabila anak-anak itu tak jalan sekali dengan kita atas jalan iman, maka putuslah hubungan dunia dan akhirat. Ini bahayanya kalau kita tak pera molek, tak piping duduk atas jalan kita ni, jawapannya dia akan terpisah daripada jalan kita ni. Ni yang kita kata fitnah ni, anak-anak kita tapi duduk di jalan yang lain, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebut hal ini dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Allah Ta'ala kata tidak ada mana-mana kaum, tak akan jumpa mana-mana kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tak kira kaum Melayu, kaum Arab ke, kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, mudah akan jumpa dia menaruh kasih sayang kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul. Tak kira lah siapa-siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, tak kira kaum mana sekali pun, bangsa mana sekali atas dunia, kalau dia jumpa orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, sekalipun ayah dia diri, sekalipun anak dia sendiri, ataupun saudara-saudara dia sendiri, ataupun keluarga dia, semua itu kata kamu tidak akan mendapati dia menaruh kasih sayang pada mereka. Cuba tengok bagaimana yang kita sebutkan kayu ukur dalam menyayangi anak-anak tadi. Dalam menyayangi anak-anak, dia ada kait dengan menyayangi dan juga mencintai Allah dan Rasul. Nabi Nuh anak dia tak berakhir pada Allah dan Rasul, berpisah dia, tuan-tuan. Anak dia tu bukan hanya anak akak, bukan anak tiri, anak Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh kata dia ni anak aku ni, dia kata Nabi Nuh, Tuhan kata jangan awak jahil gitu, jangan awak cakap tak ada ilmu gitu. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah Ta'ala, dia bukan anak beranakmu, dia bukan anak beranakmu. Ni kerja tak molek buat gini ni, kerja tak pakar buat gini, duk minta selamat anak yang tak beriman dengan Allah dan Rasul. Ni orang kata fitnah. Dah kita nak anak kena Allah. Banyak orang yang diuji begini, pilih anak. Banyak orang yang diuji antara Allah ke anak, pilih anak. Buang Allah, buang Rasul. Tengok setengah-setengah yang rela menyembunyikan kesalahan anak, kebenaran tutup kerana sayang ke anaknya pasal. Berapa ramai macam apa Bapak Sazali. Bapak Sazali ni berapa orang je hak adanya. Singapura seorang dulu Bapak Sazali tu, hak tu seorang, hak lainnya anak buat salah, sembunyi sipang anak dia. Polis mari tanya ada balik tak balik, kata dia. Tengok sayang ke anak tadi, walau bunuh orang, walau buat jenayah, aida dadah setara mana, dikehendaki oleh polis, dikehendaki oleh pihak berkuasa. Mak pok dak siapa hati nak urus, payah
Bapak Sazali ni satu contoh juga dia ni boleh berlaku adil antara Allah, iaitu kebenaran, dengan sayang kepada anak. Tuan, sayang ke anak memang sayang, tapi bila kita sebut bertemu antara Allah dan anak, kita kena pilih Allah Ta'ala dulu, tuan-tuan. Rubai Ibn Kharush, antara contoh orang yang mana memilih kebenaran Allah daripada anak. Anak dia dua orang, jenis bahasa nyamung curi. Lalu zaman tersebut polis di sebelah Kufah, Hajjaj Ibn Yusuf cari anak dia dua orang, tak jumpa. Moga tak tahu, boleh ada berkat doa ayah ni ya dia. Siang malam duk doa mai ajak anak lepas sama, boleh gila lepas, boleh gila lepas. Lalu orang ramai kata kamu nak ikat tak, ayah kata mau pergi tanya ayah dia. Pergi tanya ayah dia. Ayah dia tak nipu, Rubai Ibn Kharush tak nipu. Lalu boleh mari ke rumah, tanya anak dia mana, ada dalam rumah dia tu. Mu tengok, baru boleh ikat. Tahu? Nak ayat ke boleh ikat tak boleh. Ayah dia kabur, ada rumah dia takak. Nak kabur. Akhirnya hajat lepas. Kita malu mata dengan ayah dia kata. Jadi malu mata dengan ayah pula. Lepas boleh ikat anak tu, malu mata ke ayah, lepas dia terlepas. Malu mata ke ayah. Ayah ni bahasa tak nipu, nak kata. Ini contoh bagaimana kita kata bila memilih Allah dengan anak-anak, suatu fitnah, suatu orang bukan mudah. Bukan mudah bila berhadapan dalam suasana seperti tadi antara anak dengan Allah dan Rasul. Ramai orang pilih anak, ramai orang pilih pada keluarga berbanding dengan Allah dan Rasul tadi. Anak balik cuti kau dah. Dah hari sejak lalu dah. Balik anak balik kata. Setahun 2 kali dia balik. Allah, ni cucu-cucu pun ramai. Sejak boleh pergi semua dia kata. Tak jemaah dah. Tak jemaah dah. Main dengan anak-anak dia. Tu tengok. Allah Ta'ala Allah. Dengan anak tadi, Allah punya wasa. Nak kabur. Anak dak bangun mayang subuh. Kho duk tidur gitu. Nak gerak tu dengan Allah Ta'ala, dengan anak. Oi, ya tidurlah. Ya dia letih sangat, mandu malam hadi. Balik kopak siapa. Ya tidurlah. Allah dengan anak, menang anak lagi. Allah ni kata-kata ni. Bagaimana tuan-tuan kalau diuji oleh Allah, banyak orang Allah ni ya. Oleh sebab itu dalam penutup ini kita nak membaca satu hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi, yang mana Nabi nak beritahu cara nak kambuh. Cara nak kambuh Allah kita dengan fitnah anak-anak tadi. Kita dah selama ni dah Allah. Banyak kali dah kita menang anak Allah Ta'ala dan Rasul. Cara nak kambuhnya Allah Ta'ala melalui hadis Nabi SAW kata baginda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salah was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu fitnah yang lahir daripada kecundang kita, akibat dari keluarga kita, harta kita, anak kita, diri kita sendiri pun, dan jiran kita. Cara nak kambuh balik, cara kita nak kambuh balik salah-salah kita selama ini kita kalau kita pilih anak, kita pilih keluarga, kita pilih jiran kita. Caranya pertama sekali puasa. Kita ada peluang untuk puasa, kambuh balik salah tadi. Kemudian semayang, ada peluang untuk semayang sunat, banyak kan. Kemudian lagi sedekah, beri sedekah, suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Ini semua cara nak kambuh balik kekalahan kita dalam fitnah ujian anak-anak dan harta serta lain-lain lagi. Itulah sahaja untuk malam ini tuan-tuan. Terjumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.